بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك واشرح علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Khabar semua sihat? Kita sambung pengajian kusuat 17 dekat. Itu sudah ke belum? Sudah ya? Belum? Belum? Dan saya kira Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah fi darina. Dan saya kira bahawa lari ia daripada berkawan dengan orang yang pemalas. Dah kan? Berhenti kat mana itu? Nyata bagi engkau bahawa sedikit dan bersabda Nabi SAW macam tu. Ya. Dan sabda Nabi 44. Rumi ayat dia apa? dan jika nanti kalau macam sini saya rasa sampai sini okay. Sampai situ baca. Baik. Buat 27 bulan 2 je kan. Plus. Baik, terima kasih. Dan jika nyata bagi engkau bahawasanya seorang itu mempunyai kebaikan dan kebajikan, maka bertaulan olehmu akan dia, dan berkawanlah supaya dapat pertunjukkan dengan dia, kerana bahawasanya bertaulan dan berkawan itu sangat-sangat memberi bekas. Jadi bila kita nampak seseorang itu, kita jumpa seseorang itu, ataupun kita nak buat dia itu jadi kenalan, jadi kawan, maka kita nampak kebaikan-kebaikan yang ada pada dia itu, perkara-perkara yang baik yang dia lakukan, maka
buatlah dia itu jadi kawan, tak boleh bersahabat dengan dia. Ya. Jadi berkawan atau bersuhbah atau bersahabat sangat-sangat memberi bekas kepada kita. Lebih-lebih lagi kita bersuhbah. Maksud bersuhbah ni sama ada dengan kawan yang sama level dengan kita, bersahabat, ataupun istilah bersuhbah itu kita bersuhbah dengan guru. Bukan maksudnya sama level, tidak, tapi bersuhbah, bersahabat dengan guru itu maknanya kita mendampingi guru, lebih lagi orang-orang yang soleh, ataupun kita mendampingi guru yang mursyid, lagi murabbi, lagilah memberi bekas. Bekasnya itu pada rohani kita, memberi bekas pada rohani. Ada bila orang yang soleh, yang hidup amalnya itu, maksud hidup amalnya itu dapat membuka atau menghidupkan mata hatinya, lagilah kita nak kena rapat bersuhbah, mengambil nasihat daripada dia. Jadi dia dapat memberi bekas kepada rohani kita. Lama-lama rohani yang dia ada itu, cahaya yang ada pada dia itu, sahabat ataupun kawan kita itu, kalau baiklah dia itu, maka akan kita dapat dia punya percikan. Jadi bekas itu kita akan dapat. Daripada kita tak baik, lama-lama kita terikut-ikut jadi baik. Daripada kita malas, lama-lama kita terikut-ikut jadi rajin. Itulah dia gunanya memilih taulan, memilih kawan, sahabat. Ya, sebab itu dalam satu riwayat oleh Nabi SAW, mafhumnya, fahamnya itu biasa dah kita dengar. Kalau berkawan dengan siapa? Tukang besi. Ya, berkawan dengan tukang besi, maka kita dapatlah habunya itu. Kalau kita berkawan dengan tukang minyak wangi, maka kita akan dapatlah wanginya itu. Itu kesan daripada kawan yang kita pilih. Maka kalau baik, baiklah. Tapi kalau kita dah nampak ada kebaikan, ada kebajikan pada seseorang itu, eloklah untuk dijadikan kawan atau bersahabat. Lebih lagi pada guru-guru, pada mereka-mereka yang soleh. Baik. Jadi bagi bekas, walaupun bukan sekarang, bekas itu kita tak perasan, tak sedar. Kesan, bekas tu maksud dia kesan lah. Kesan itu kadang-kadang jangka masa yang panjang, bukan jangka masa yang pendek. Sekarang kita tak perasan, tapi kesan disebabkan kita duduk. Lebih lagi pula kadang-kadang disebabkan kita duduk di dalam majlis yang dirahmati oleh Allah. Contohnya majlis ilmu, ataupun majlis itu dihadiri oleh kekasih-kekasih Allah, ataupun majlis itu yang memberi tazkirah ataupun yang mengajar itu dari kalangan kekasih-kekasih Allah, min awliyaillah, wali-wali Allah. Lagilah walaupun kita duduk sekejap, tapi kesan dia itu tetap akan ada pada rohani kita. Kita tak perasan, tapi lama-lama kita jadi baik. Asbab kita duduk di dalam majlis tersebut, kita jadi lebih baik. Itu asbab. Baik. Dan maka memberi bekaslah pada engkau. Pada engkau tu maknanya pada diri kita, pada rohani kita, oleh bekasan-bekasan amalannya. Kesan-kesan amalan orang itu tadi, cahaya-cahaya amalan yang dia buat itu, percikan-percikan cahaya itu terpercik, kena pada kita. Dia kena pada kita. Jadi itulah sekalian manfaatnya apabila taulan itu, sahabat itu, kawan itu yang kita pilih itu orang yang baik-baik. Baik.
membaca aku akan syair, iaitu jangan engkau bertaulan akan yang pemalas pada sekalian kelakuan-kelakuannya. Berapa banyak yang baik-baik jadi jahat dengan jahat yang lainnya. Kemudian mesra yang bodoh kepada yang cerdik itu bersegeranya. Mesra yang bodoh, maksud dia kebodohan itu dia cepat masuk. Walaupun orang tu dia cerdik, tapi bila dah dekat dengan orang yang tak berapa cerdik, maka cepat tak berapa cerdik tu singgah. Dia mudah dapat. Padahal dia cerdik, tapi disebabkan keliling dia tu tak cerdik, maka kesan kebodohan tak cerdik itu terpalit pada orang yang cerdik. Seperti bara api yang dihantar ke dalam habu, maka segera matinya. Jadi kalau kita tengok bara api, contohnya arang yang masih ada bara untuk merah, kalau kita campakkan ke dalam abu, maka terus terpadam bara itu. Jadi bara itu ibarat kecerdikan, dan abu itu ibarat kebodohan. Maka kalau cerdik itu masuk pada tempat yang tak berapa nak cerdik, ataupun dikelilingi oleh yang tak cerdik, maka dia akan memberi kesan. Sebab itu kita nak kena elak, melainkan kita itu bukan bara api, tapi kita itu api yang membakar. Jadi abu-abu pun kadang-kadang tak boleh nak padamkan. Jadi kita tu kuat tak apa. Kalau kita duduk di kalangan mereka yang tak cerdik, tapi kita ni kuat, maka tidaklah memberi kesan pada kita. Tapi kita ni tak berapa nak kuat. Maksudnya, jangan engkau bertaulan dan berkawan-kawan akan yang pemalas pada sekalian kelakuannya. Pemalas ni bukan maksudnya satu jenis malas yang kita faham tu. Pemalas ni seperti mereka yang tak berapa nak, tak berapa nak cerdik, dan juga malas serba-serbi. Jadi kalau boleh elakkan. Kalau dia tak cerdik tapi dia rajin, tak apa. Tapi kalau dah lah dia tak cerdik, kemudian dia malas pula, maka sekalian kelakuannya dan sekalian waktu-waktunya. Dia malas, maksud dia banyak membuang masa pada sekalian kelakuannya dan sekalian waktunya. Kerana beberapa banyak daripada orang-orang yang baik jadi fasad, jadi rosak. Banyak orang yang baik jadi rosak dan jahat dengan sebab kerosakan, fasad dan jahat, kejahatan orang yang lainnya. Betul, nak kena berjaga-jaga. Kita nak kena ada perisai diri sendirilah, perisai yang kuat, supaya tidak terkesan dengan keadaan sekeliling. Jadi perisai itu kita nak kena ada. Jadi perisai akhir zaman ini ialah zikrullah, amalan-amalan yang mana yang sunat-sunat, zikrullah, zikir-zikir itu perlu diperkuatkan. Inilah dia perisai akhir zaman. Baik, bahawasanya fasad dan jahat itu memberi bekas pada wujudnya. Jadi kejahatan, kerosakan itu boleh memberi bekas ataupun boleh mendatangkan kesan pada yang lain, dengan sebab berkawan-kawan. Dengan sebab kita berkawan dengan orang yang rosak. Bukan bermaksud kita tak boleh langsung berkawan. Ni maksudnya kita jadikan dia sebagai pendamping, sebagai teman setiap masa. Tak boleh.
Jangan salah faham. Tok Syekh ni kata jangan berkawan itu, jangan bersahabat itu, supaya kita elakkan perkara itu. Ya. Bukannya tak boleh menghampiri mereka. Yang salah faham. Kalau baca sendiri, oh itu tak boleh nak dekat dah dengan orang jahat. Bukan. Menghampiri itu boleh. Maksudnya untuk kita menasihati. Ya, iaitu amar ma'ruf nahi mungkar, itu memang setiap orang beriman dituntut, ya, supaya menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Dia kalau salah faham, dia kata itu tak boleh nak dekat lah. Kalau tak boleh nak dekat, kita pula berdosa, sebab kita tidak menghampiri mereka untuk berdakwah, untuk amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Tak boleh. Yang ini cerita dekat sini ialah cerita dalam nak menuntut ilmu. Kitab ni adab menuntut ilmu. Bab ni adalah bab memilih taulan, memilih sahabat. Di dalam perjalanan nak menuju kepada Allah Ta'ala atau perjalanan menuntut ilmu, kita nak kena ada satu dorongan, ataupun nak kena ada kawan ataupun sahabat yang boleh membantu sama-sama di dalam berjalan menuntut ilmu. Nak kena faham. Ya, kalau kita dah kukuh, dah kuat, tak apa. Ya, ataupun kita dah habis tempoh masa menuntut ilmu tu. Tapi menuntut ilmu dia tak ada tempoh. Ya, ini kadang-kadang di madrasah, di mana-mana. Ya, maka kawan, sahabat itu kita nak kena pilih. Melainkan kalau kita dah kuat, tak apa, itu lain cerita. Yang lain cerita. Itu bukan tok wali. Tok wali ya kadang-kadang berkawan dengan ahli maksiat, tapi dia lain. Tok wali berkawan dengan ahli maksiat, ahli maksiat tu lama-lama besok jadi tok wali juga. Kan? Kita bukan tok wali. Berkawan dengan ahli maksiat, lama-lama dia jadi tok wali, kita jadi ahli maksiat, atau balik pula. Kacau tu. Sebab itu nak kena kukuhkan diri. Ya, kukuhkan. Di samping itu buatlah kerja-kerja yang mana Allah dan Rasul suka, yang mana Allah dan Rasul suruh kita buat. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, qu anfusakum, yang peliharalah diri kamu, kemudian wa ahlikum nara, dan barulah ahli keluarga. Maksudnya kita nak kena kukuhkan diri tu dulu, kukuhkan, bermula dengan diri kita itu. Tapi tak bermakna apabila kita tak buat, kita tak boleh nasihat. Pun jangan salah faham juga. Kan? Kita tak semayang, tapi bila kita tengok kawan kita tak semayang, kita nasihat dia, pergi semayang, dosa tinggal semayang. Kita tak semayang, dia pun tak tahu yang kita tak semayang, kita je tahu. Contoh, kalau dia tahu kita tak semayang, kita pun tak berani nak cakap macam tu, kena balik. Ni dia tak tahu pun kita tak semayang, tapi diri kita tahulah. Kita tahu. Contoh ni, contoh kita tak semayang, tapi bila tengok kawan kita tu dah masuk waktu lama, tanya, tak semayang ke? Ataupun kita nasihatkan dia semayang, jangan tinggal semayang, berdosa contoh. Tapi kita ni tak semayang, dia tak tahu pun. Boleh, tak ada masalah. Cumanya sebaik-baiknya ya, kita buat perkara itu dulu. Yang buat, bukan bermakna bila kita tak buat tak boleh nasihat. Kadang-kadang dengan sebab nasihat itu, asbab nasihat itu tadi, kita tak sembahyang jadi sembahyang. Kerana amar ma'ruf itu sentiasalah kita kena buat. Itu tuntutan agama, ya. Dia ada orang salah faham. Alah, engkau pun tahiyat tidak, tak semayang ke tidak? Itu sangka. Itu sangkaan. Sangkaan-sangkaan itu berdosa. Sebab kita bukannya confirm tahu dia tu semayang ke tidak.
Sangka-sangka tak boleh ambil kira. Allah Ta'ala bagi tahu, inna ba'da dhanna ismun, sesungguhnya sebahagian sangka-sangka, iaitu sangka-sangka buruk sangka itu adalah dosa. Bersangka buruk tak boleh, ya. Di malam ni kita nak habis awal. Ya, baik. Kat mana tadi berhenti? Maka apa tu? Memfasad dia, maknanya menjadikan dia itu rosak. Lagi pula mesra bodoh orang yang bodoh kepada seorang yang pandai. Jadi mesra tu maksud dia cepat terkesan kebodohan itu kepada orang yang pandai. Kadang-kadang orang pandai pun boleh kena tipu, ya, dengan orang yang bodoh. Boleh jadi. Sebab tu nak kena jaga-jaga. Yang pandai lagi yang berakal dan cerdik itu bersegera sangat, cepat. Ya, jadi kadang-kadang nak kena jaga-jaga, kena berjaga-jaga. Seperti bersegera mati bara api. Seperti cepatnya bara api itu mati, terpadam apabila yang dihantarkan dia kepada batin abu, apabila dicampakkan ke dalam abu. Dengan makna bahawasanya seperti bahawa segera bara api jadi arang, terpadamlah jadi arang. Apabila dihantarkan dia ke dalam abu, maka demikian juga bersegera jadi bodoh orang yang cerdik. Untuk Syekh ni cakap. Atau ramai orang cerdik, ya, ramai boleh tahan, ramai orang cerdik kena tipu walaupun dia cerdik. Sebab apa? Terlalu banyak sangat dikelilingi oleh orang yang tidak cerdik, ya. Apabila bertaulan ia akan yang bodohnya, bila berkawan dengan orang yang bodoh, yang tak berapa nak cerdik. Jadi kena baca macam yang Tok Syekh ni tulislah. Bukan saja suka-suka nak sebut perkataan bodoh, yang kena bacalah tu. Tak suka sangat nak sebut, tapi dah dia tulis macam tu, bacalah. Ya. Dengan sebab berkawan-kawan yang sangat memberi bekas itu, dengan sebab berkawan yang mana kawan itu dapat memberi kesan kepada kawannya. Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Ya. Tuhan ada dua. Siapa kata Tuhan ada dua tu? Ustaz? Ada yang itulah bagi tahu. Itu dia tersalah di dalam fahamnya. Ya, tak boleh nak kata. Ya. Ilahu wahid. Ilahu wahid. Tuhan itu satu, esa. Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah bahawa Allah itu esa. Mana nak tolak ayat itu? Itu ayat mengesakan Tuhan. Apabila kita tidak mendalami ilmu akidah dengan sebaik mungkin, maka kita punya fahaman tentang akidah akan rosak. Jadi bahasa Arab bukan penentu
kefahaman yang sebenar. Bahasa Arab bukan penentu, tapi bahasa Arab itu diperlukan untuk mendapatkan kefahaman melalui guru. Bukannya bila kita dah pandai bahasa Arab maka kita boleh faham secara ikut nafsu akal sendiri. Kerana ilmu itu diwarisi. Bila ilmu itu diwarisi, maka ada punca. Puncanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila ilmu yang kita guna pakai itu, bila periksa-periksa tak jumpa punca, maknanya ilmu yang kita bagi pada masyarakat tak seperti mana ilmu para ulama yang boleh dijumpa dalam kitab-kitab, maka itu sudah menyalahi. Bila menyalahi, salah. Jadi dalam pandangan itu, pendapat dia itu yang itulah, yang lain kalau betul kita terimalah. Tapi bila pendapat begitu mengatakan salah, tetap salah. Tak boleh kata gitu. Dari sudut disiplin ilmunya, mana boleh kata Tuhan ada dua? Ya, banyak ayat-ayat Quran dah jelas mengatakan bahawa jika ada Tuhan itu lebih daripada satu, la fasadata, maka akan rosak, binasa. Itu Quran. Kok mana yang tak faham Quran? Kan? Allahu Akbar. Bukan dia seorang lah. Mana-mana yang faham begitu, Allah dah bagi tahu kalau ada Tuhan itu selain daripada dia, daripada Allah Ta'ala, la fasadata, maka hancur rosak, binasalah alam ini. Nak tolak mana? Itu Quran. Kan? Jadi itulah dia, ya. Jadi tak boleh tu, tak boleh cakap begitu. Salah dari sudut akidahnya itu, tak tepat. Tak boleh lah menyalahi. Tak ada ulama-ulama akidah cakap macam tu. Mana ada? Yang kita tahu tak ada. Tuhan itu Esa, itu Allah lah. Yang mengikut dia mengajar kan terlibat tadi kan? Ya. Yang perlu dia mengajar. Tak terikut lah. Tak tahu, kita tak tahu yang mendengar itu menerima ataupun tak terima pendapat dia. Tak semestinya angguk tu dia terima. Angguk tu maksud dia dengar. Belum tentu angguk tu dia membenarkan kata-kata. Kita tak boleh nak hukum zahir bila angguk tu, oh ini mesti dia percaya cakap ustaz tu. Dah tak juga. Ya, zahir tidak membuktikan yang batin itu. Dalam situasi lah, tak semua. Ya, tak semua. Jangan kita angguk. Sedangkan kita tak setuju. Boleh jadi. Ya, jadi perkara begitu memang tak kena lah. Salah lah. Kita boleh katakan salah. Dari sudut itu kemungkinan dia salah faham lah. Dia salah faham. Ya. Tak, bahasa Arab ni bukan semata-mata belajar bahasa Arab terus boleh faham Quran. Bahasa Arab tu dia banyak. Bahasa Arab tu bukan semata-mata nahwu sarraf. Ya, bukan semata-mata boleh tahu perkataan kalimah. Katakanlah semua perkataan bahasa Arab tu dia tahu, belum tentu lagi boleh guna pakai untuk membetulkan faham-faham akidah, fiqh dan sebagainya. Belum tentu lagi. Kerana kefahaman itu, ilmu itu diwarisi. Jadi mesti rujuk kepada ulama. Ya, sebab kita tak tahu faham kita ni ada ke ulama kata begini, ataupun ada ke dalam kitab-kitab yang mu'tabar, ataupun ada ke pendapat kaul-kaul ulama yang mu'tabar, yang majoritinya ada ke? Kalau ada, bawa kan. Kita tengok pula. Itu ilmu itu diwarisi. Lepas tu kita panggil kitab turas, ilmu turas.
Turas tu waris, yang diwarisi. Al-ulama warasatul anbiya. Ya, bukan boleh sesuka hati je ikut syok sendiri, bukan, tak boleh. Mesti nak kena rujuk. Kita ni tumpang siapa? Tumpang ulama je. Mana ada orang tiba-tiba terus jadi alim, tiba-tiba lahir tak payah mengaji, semua ada dalam otak dia? Tak ada. Ya, melainkan hanyalah para rasul je, semuanya diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Kita ni semua tumpang. Ya, bila dah tumpang tu kita kena rujuk pada tempatnya. Kalau tempat rujukan itu salah, maka salah. Maka tempat rujukan itu mesti kena betul. Barulah pendapat kita itu betul. Ya, lebih-lebih lagi dalam bab akidah. Bab akidah nak kena tengok elok-elok, menjaga elok-elok. Ya, mana tempat rujukan itu, kalam siapa. Jadi kita tahu dalam bab akidah ni, mutaakhirin ni, zaman akhir zaman ini, ataupun kita panggil zaman kita bukan lagi zaman salaf, zaman kita sudah zaman khalaf, dah zaman akhir pun. Ada zaman khalaf, maka sudah disusun kaedah-kaedah ilmu aqidahnya oleh imam yang besar, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kaedah mereka itu yang digunakan pakai dalam ilmu tauhid, ilmu aqidah. Adapun tidaklah menyalahi fahaman-fahaman ulama salaf, kerana mereka itu hanyalah kesinambungan daripada fahaman salaf. Ya, tak ada buat bentuk baru, akidah baru ke, tak ada. Ya, semuanya itu hanyalah untuk memudahkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami akidah. Boleh. Sama juga dalam bab ibadah. Ya, bab ibadah, sebab itu rukun Islam. Kita nak faham apa itu sembahyang, solat. Lepas tu rukun Islam ada puasa, nak faham tentang puasa. Kemudian rukun Islam ada zakat, nak faham tentang zakat. Kemudian ada haji, nak faham tentang haji. Semuanya bukannya haji, haji. Sembahyang, sembahyang kan tak. Sembahyang itu dia melibatkan taharah, melibatkan kesucian, melibatkan batal sah. Kat mana nak jumpa? Ilmu mana yang bicara itu? Ilmu fiqh. Jadi luas ilmu tu. Ya, rukun Islam itu nak cari penyelesaian tentang sembahyang, ya, puasa, zakat, haji, semua itu dalam ilmu fiqh. Jadi belajar bab fiqh. Bila tiba rukun yang kedua, rukun agama yang kedua, iaitu iman, an tu'mina billah, begitu je. Ya, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, ya, wal qadar, semua itu nak cari dekat mana perbahasan tentang beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab. Sekarang ni nak jumpa dekat mana perbahasan tu? Maka ulama dah buat siap-siap. Jadi dalam ilmu tauhid nama dia. Begitu jugalah ihsan, dan seterusnya, itu ilmu tasawuf. Jadi tempat rujukan itu nak kena jelas. Main cakap macam tu payahlah. Ya. Boleh. Ya. Jadi kacau lah, kacau. Ya, di masyarakat jadi pening. Dia yang pening, dia kata orang yang pening. Payah tu. Kan? Dia sendiri yang pening. Dia kata orang yang pening. Jadi kembalilah balik, ya, kepada jalan kenabian itu. Kembali balik. Jalan kenabian adalah jalan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu para ulama yang menjaga agama Allah itu, yang menjaga ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah meninggalkan kita lama dah.
para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pun dah meninggalkan kita dah. Zaman mereka itu dah lama dah, namun ada masih lagi yang segar, ya, masih lagi segar, yang masih lagi kita boleh nampak segarnya daripada Nabi SAW itu. Yang pertamanya adalah Al-Quran, yang keduanya adalah Sunnah, dan yang ketiganya ialah para ulama yang menjaga ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni masih segar. Ya, kita kalau nak cari buah-buahan, nak cari buah-buah yang segar. Segar lah ni. Ilmu ulama ni ilmu segar. Kita pandang bukannya semata-mata diri ulama itu. Yang kita pandang adalah apa yang diwarisi oleh ulama, iaitu daripada Nabi sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak terhenti pada ulama, kita terus kepada Nabi SAW, agar nur Nabi itu masuk ke dalam hati kita, memberikan sedikit cahaya supaya kita dapat mengenal agama Allah dengan sebenar-benar kenal, dan kenal akan Allah Ta'ala itu dengan sebenar-benar kenal. Kalau kita tidak sambungkan diri kita dengan ulama, maka bagaimana kita nak sambungkan dengan rantaian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, itu rantaian itu dipanggil rabitah. Rabitah iaitu tautan, rantaian hati kita itu. Ya, sebab itunya diturun. Bila ada amalan-amalan yang diterima daripada Nabi SAW, para sahabat menerima amalan-amalan yang tertentu, dan juga amalan-amalan itu ada juga yang diletakkan di dalam kitab-kitab sunan, kitab-kitab hadis-hadis dan sebagainya. Dan lebih lagi pula amalan-amalan yang tertentu itu mendapat izin untuk mengamalkannya, seperti mana yang kita faham ada ijazah lah, ada keizinan daripada guru. Guru itu pula dia dapat izin, mana dapat ijazah daripada gurunya, guru kepada gurunya bersambung terus kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan itu yang akan mengukuhkan lagi imannya, amalan itu akan mengukuhkan lagi mata hatinya itu untuk yang mengenal dan merasai kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan terbukalah rahsia-rahsia ketuhanan, maka akan lebih gementarlah hati apabila disebut nama Allah. Sampai ke situ mata hatinya itu terbuka, kenal akan Allah sebenar-benar kenal, bukan kenal dengan ilmu lagi, tapi dia mengalami dan merasai kenal itu. Sampai tahap tu, ya. Jadi nak sampai tahap itu perlu ke tak perlu? Rasa-rasa kan perlu tak sampai tahap itu? Perlu. Kalau perlu macam mana? Jadi kena ikut jalan mereka lah, jalan mereka yang sudah dapat, yang sudah kenal kan. Kita perlu itu panduan daripada guru-guru, mursyid, yang murabbi, yang boleh memandu kita, yang boleh bawa kita untuk kenal, sebenar-benar kenal akan Allah Ta'ala itu. Itu ya. Baik, ada soalan lain nak tanya? Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu maulud yulad ala fitratil Islam illa anna abawahu yuhawwidanahu wa yunassiranahu wa yumajjisanahu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Habis itu. Ada soalan nak tanya? Ini bulan ini 12.
Ya. Kalau kenal Allah cari Nabi SAW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kenal Allah cari Nabi SAW macam mana? Kenal Allah Ta'ala dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada mana kita dapat itu cara Nabi? Daripada sunnah. Daripada mana datang sunnahnya itu yang kita tahu? Daripada macam mana kita dapat tahu yang itu sunnah? Soalan dia trik sikit. Kenapa? Kerana dari sudut pembacaan. Jadi pembacaan tu siapa yang buat sampai kita boleh baca tu? Daripada ulama. Maka ulama jugalah yang menjelaskan kepada kita caranya. Apa-apa pun kita tak boleh nak direct kita buka kitab. Adakah kita dapat kitab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Kitab ini adalah daripada ulama yang mengarangnya. Nak lari pun tak boleh dah. Siapa boleh lari? Siapa boleh dakwa yang dia dapat apa yang dia baca itu terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Memang dustalah. Ya. Jadi kita baca kitab hadis pun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, semuanya melalui penulisan yang dikarang. Jadi kita tidak boleh lari daripada ulama. Tak boleh lari. Maka bila tak boleh lari daripada ulama, dan kita nak kena faham yang selalu kita baca Allah Ta'ala suruh kita baca sehingga diwajibkan menjadi rukun di dalam sembahyang. Kalau tak baca dia maka tak sah sembahyang. Dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang betul. Yang lurus tu jalan yang betul, jalan yang benar. Yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah bagi tahu jalan mereka yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka itu. Jalan yang Allah telah beri nikmat ke atas mereka. Apa nikmat itu? Itu khilaf lah. Dan sebahagian ulama mengatakan bahawa nikmat mereka itu adalah nikmat di mana mereka itu telah mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Nikmat yang mana Allah Ta'ala telah pun meredai mereka. Jadi siapa mereka itu? Anbiya, awliya, siddiqin, syuhada, wassalihin. Anbiya, awliya, siddiqin, syuhada, wassalihin. Anbiya, para nabi dan juga para rasul. Awliya, kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah. Siddiqin, orang-orang yang benar. Syuhada, mereka yang syahid fi sabilillah. Salihin, orang-orang yang salih. Inilah jalan mustaqim. Kita kena ikut jalan mereka. Jadi di dalam perjalanan itu Allah Ta'ala telah tunjukkan siapa yang kita nak kena ikut, mereka lah. Lalu di dalam agama kita ini ada di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah pilih untuk menjaga agama Allah. Jadi sebab itu adanya Islam, iman, ihsan tadi kita bagi tahu. Maka Allah Ta'ala memilih ada di kalangan umatnya yang menjaga bahagian rukun Islam, iaitu bahagian fiqah. Ada kalangan umatnya Allah telah lantik, Allah telah pilih untuk menjaga bahagian rukun iman, iaitu bahagian tauhid. Dan ada di kalangan hamba-hambanya itu, di kalangan umat Nabi SAW yang menjaga, yang memberi faham tentang ihsan, iaitu bahagian tasawuf. Maka inilah kita kena ikut supaya jelas faham kita, supaya sampai kepada tempat yang dituju. Nak kenal Allah,
mestilah melalui jalan Nabi. Tapi nak sampai pada jalan Nabi, nak faham jalan Nabi itu adalah jalan yang diwarisi oleh Nabi kepada ulama sekarang lah. Tengoklah. Jadi kita tahu jalan-jalan itu kita sudah ada, kita nak kena ikut sahaja. Fiqahnya, tauhidnya dan juga tasawufnya. Semua ini adalah rukun agama. Rukun agama itu ada 3. Jadi semua kita nak kena penuhkan dia. Jangan ambil sekerat-sekerat. Nak hakikat syariat tak nak, itu kacau juga. Nak makan durian tapi nak isi kulit tak nak, suruhlah dia korek pokok mana. Makan durian nak ambil isi kulit tak nak, jangan sentuh kulit sebelum ambil isi, boleh? Faham tak kena gaya, faham? Semuanya disebabkan oleh tipu daya nafsu al-ammarah, tipu daya nafsu. Sampai ke sudah kalau kita tak dapat nak mujahadah nafsu, selagi itulah kita akan ditipu oleh nafsu. Inna nafsal ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsul ammarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan, illa ma rahima rabbi, melainkan apa yang telah dirahmati daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan nak mujahadah nafsu itu macam mana? Kena cari petunjuk. Petunjuk daripada mana? Petunjuk daripada guru-guru mursyid yang boleh bagi kita tunjuk ajar bagaimana kita nak mujahadah nafsu, apa amalan dia, apa latihan dia, apa kita kerja-kerja yang perlu kita buat, latihan-latihan yang kita perlu buat. Bagaimana kalau nafsu tipu macam ni, kita nak kena buat macam mana? Kerana tipu daya nafsu itu sangatlah halus. Kadang-kadang kita pun tak boleh nak jangka. Dalam ibadah pun nafsu boleh tipu. Buat ibadah banyak ni, tak sedar yang kita tengah ditipu oleh nafsu. Bukan suruh berhenti buat ibadah, tak. Supaya kita dapat berjaga-jaga dalam buat amal ibadah itu, jangan ada selit daripada nafsu. Itulah. Macam mana kita nak hadapi itu kalau kita tidak ada petunjuk? Macam mana kalau kita nak hadapi itu kalau kita tak berjumpa dengan doktor yang tahu ubat dia? Penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit tipu daya nafsul ammarah itu mesti ada di kalangan hamba Allah Ta'ala yang mahir tentang itu. Kalau tak ada itu, habis umat Nabi SAW. Tak ada siapa yang boleh diangkat menjadi kekasih Allah. Sebab itu Allah Ta'ala melantik, Allah Ta'ala memilih di kalangan hamba-hambanya itu ada mereka yang mahir, yang dah kenal, yang tahu selok belok tentang tipu daya nafsu. Mereka dah berjalan lama dah mujahadah, jatuh bangun, namun tetap diteruskan perjalanan semata-mata nak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditendang, ditolak, diangkat, diterima, tak diterima, dipuji, dikeji, disayangi, dibenci, semuanya mereka dah hadapi. Kata mereka sudah kukuh dan kuat. Mereka inilah kekasih-kekasih Allah. Jadi kalau kita dah boleh dapat berjumpa dengan mereka itu, peganglah amalan-amalan yang mereka buat itu, peganglah. Kita semua nak cuci je ni, nak cuci kekotoran, nak kembali kepada fitrah. Asal kita itu fitrah, bersih balik. Boleh? Ada soalan lain? InsyaAllah kita berhenti dekat sini dulu boleh? Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa hifzal mursalin. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, nastaghfiruka wa natubu ilaika, wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Amin.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. صل وسلم يا ربي على حبيبك محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.